Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Irfan ingin menyampaikan mesej dari hati yang bertajuk Dadah Musuh Negara. Apa itu dadah? Dadah atau drug adalah bahan atau kimia yang amat berbahaya kepada individu yang menggunakannya kerana ia mengubah cara minda dan tubuh manusia berfungsi. Menurut Kamus Dewan Melayu Inggeris, drug bermaksud ubat-ubatan. Walaupun demikian, untuk memberi takrif penyalahgunaan kepada drug, perkataan use, misuse atau abuse perlu digunakan bersama-sama dengan perkataan drug. Contohnya, drug abuse atau misuse of drug yang membawa masuk penyalahgunaan dadah. Dadah dan ciri-cirinya. Dadah mempunyai kesan paling ketara ke atas sistem saraf pusat iaitu otak dan saraf tunjang. Digunakan bukan untuk tujuan perubatan dan penggunaannya adalah dilarang, diperoleh secara haram, memberi kepada pergantungan fizikal dan psikologikal dan meningkatkan daya tahan terhadap dadah dan mendatangkan kesan-kesan buruk dan bahaya ke atas kesihatan dan fungsi sosial seseorang. Faktor penyalahgunaan dadah. Yang pertama adalah pengaruh rakan. Hal ini kerana mereka terpengaruh dengan rakan mereka yang terjebak dengan dadah. Yang kedua adalah perasaan ingin mencuba. Mereka ingin mencuba apa itu dadah. Yang ketiga adalah tekanan dalam hidup. Hal ini terjadi biasanya kepada orang yang mengalami masalah dalam kehidupan. Yang keempat pula adalah untuk keseronokan semata-mata. Seterusnya adalah kesan dadah terhadap fizikal. Yang pertama adalah pengaruh dalam sistem penting tubuh badan seperti sistem pernafasan, sistem saraf, kesihatan jantung dan otot-otot. Yang kedua adalah kadar pernafasan akan menjadi lebih pendek dan semakin perlahan. Yang ketiga adalah kadar denyutan jantung akan berkurangan. Yang keempat pula adalah tubuh menggigil akibat penurunan kadar metabolisme. Yang kelima, mata menjadi merah. Dan terakhir sekali adalah berat badan terjejas dan semakin kurus seperti mayat hidup. Kesan dadah terhadap mental dan emosi. Kesan dan akibat pengaruh dadah kepada otak dan minda ialah kesan psikologi yang sangat teruk dan buruk. Ia merupakan perasaan khayal yang menyebabkan seseorang penagih dadah itu hilang kawalan diri dan pemikiran mereka. Sekiranya bekalan dadah tidak diperolehi, penagih dadah akan rasa gelisah dan sangat menderita. Hal ini juga akan memberi dan mendorong kepada kesan sosial. Sebagai contoh, seseorang penagih itu akan menyakiti dan mengamuk sekiranya ibu bapa mereka tidak memberi wang kepada mereka untuk membeli dadah. Hal ini perlu dipandang serius kerana tidak pelik sekiranya mereka akan membunuh ibu bapa mereka sendiri. Terusnya adalah kesan dadah terhadap sosial. Yang pertama adalah hilang minat dan tidak mempedulikan tanggungjawab terhadap pekerjaan, keluarga serta masyarakat. Yang kedua adalah maruah dan nama baik keluarga akan tercalar. Yang ketiga adalah dipandang hina dan tidak dihormati oleh orang ramai atau masyarakat. Yang keempat adalah rumah tangga menjadi porak-peranda. Yang terakhir adalah beban dalam kehidupan ahli keluarga yang lain. Langkah menangani penyalahgunaan dadah. Yang pertama adalah peranan ibu bapa. Ibu bapa perlu memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan anak-anak mereka tidak terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Mereka perlu memberi perhatian secukupnya terhadap anak-anak supaya dapat mencegah anak-anak mereka daripada melakukan perbuatan yang tidak senonoh ini. Selain itu, pendidikan agama juga perlu diterapkan dalam diri anak-anak supaya pembentukan sasiah yang baik dalam diri mereka. Yang kedua adalah peranan masyarakat. Antaranya ialah melalui program rakan muda, kem motivasi dan lain-lain program yang meliputi pelbagai aktiviti. Hal ini demikian kerana melalui kem-kem ini para remaja akan dapat memenuhi masa segar mereka dengan aktiviti yang lebih berfaedah. Pihak kerajaan juga boleh mengadakan kempen anti dadah dan menyiarkannya melalui media sosial. Akhir sekali adalah peranan kerajaan. Pihak kerajaan harus memainkan peranan seperti melakukan lebih banyak operasi di bandar maupun luar bandar supaya tidak terlepas pandang individu-individu yang melakukan penyalahgunaan dadah ini.
Selain itu, undang-undang dan hukuman bagi kesalahan penyalahgunaan dadah dan mengedar dadah hendaklah diketatkan lagi bagi mengelakkan masalah ini terus berleluasa. Agensi yang ditubuhkan seperti Agensi Anti Dadah Kemasaan, AADK perlu memperkemaskan jentera mereka memantau bekas penagih agar mereka tidak kembali menagih dadah. Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh dadah adalah musuh nombor satu negara kita. Terdapat beribu-ribu kes pembunuhan, penderaan dan kemalangan jalan raya berkait rapat dengan penyalahgunaan dadah. Konklusinya, semua pihak termasuk ibu bapa, guru, masyarakat maupun kerajaan perlu berganding bahu memerangi gejala penyalahgunaan dadah ini. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berusaha memerangi dadah kerana dadah adalah musuh utama negara dan dadah boleh meruntuhkan keharmonian dan kesejahteraan negara. Sebagai pemuda harapan bangsa dan pemudi tiang negara, biarlah kita hidup bahagia tanpa dadah. Janganlah disebabkan nila setitik rosak susu sebelanga kerana kita adalah contoh dalam kalangan negara Islam. Kita tidak mahu masalah penyalahgunaan dadah ini mencemarkan nama baik bangsa amnya dan negara khususnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.